عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan pada kita untuk meneruskan kuliah sebagaimana yang dijadualkan. Dan hari ini insya-Allah kita sampai pada muka surat 164 jilid kedua daripada kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah, terjemahan Jakim yang diterjemahkan oleh Prof. Hasnan bin Kasan hafizahullah. Dan hari ini insya-Allah kita masuk pada matan baru. Matan baru dari segi susun, atur ataupun dari segi tertib yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, iaitu Syekh At-Tahawi rahimahullah. Namun matan ini barakallahu fiik merupakan tajuk yang telah pun Syekh bincangkan sebelum ini berkaitan dengan qada dan qadar. Okey, oleh kerana faktor masa, nak terus ambil perenggan yang disebutkan oleh Syekh, dan kalau ada soalan berkaitan qada qadar yang lain, antum perlukan penjelasan sebagainya, antum boleh tanya terus insya-Allah. Kata Syekh, qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, barakallahu fi Syekh Syekh Kamal. Belum, terima kasih pada yang bagai. Sahabat Dr. Firanda. Wal qadaru khairuhu wa syarruhu wa huluwuhu wa murruhu minallah. Ataupun kalau kita ambil matan ini, matan yang bersambung dengan sebelumnya, wal qadari, iaitu iman bil wal qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Dan beriman dengan qada dan qadar. Khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk. Yang baik dan yang buruk atau jahat. Saya rasa lebih tepat sebut buruk di sini, baik ataupun buruk. Wa hulwihi wa murrihi, sama ada yang manis atau yang pahit, minallahi ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman bahawa segala yang berlaku di alam ini, yang baik dan yang buruk, semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Nabi berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, sepupunya yang masih kecil ketika itu. Walaupun sepupu tapi umur jauh. Nabi orang tua, Nabi hijrah pun umur dah 40.
Nabi hijrah. Nabi dilantik masa umur 40, hijrah umur 53 dan sudah pasti Ibnu Abbas, hadis pertemuan Nabi Ibnu Abbas ialah pada ketika usianya di hujung usianya. Artinya walaupun sepupu, seorang umur 60, hampir 60 yang Nabi SAW umur 60, Ibnu Abbas masih lagi gulam. Gulam ni kanak-kanak kurang dari 9 tahun. Budak-budak yang kurang daripada 9 tahun atau paling limit dia 9 tahun. Itu dipanggil gulam. Kalau kita ya gulam, kita tahu umur dia begitu. Sebab tu ulama tarbiyah kumpulkan hadis ya gulam. Yang Nabi panggil ya gulam, samillah, wahai gulam, bacalah bismillah, ya gulam, kul bi yaminik, makan daripada kul bi yaminik wa kul mimma yalik, dan sebagai hadis yang Nabi kata pada Umar bin Abi Salamah, hadis Nabi panggil Ibnu Abbas, ya gulam, inni wa'allimuka kalimat, dan sebagainya, dikumpulkan sebagai tarbiyah untuk kanak-kanak umur antara 3 hingga 9 tahun. Jadi pesanan-pesanan begini, kalau anak kita bila dia sebelum umur 9 tahun kena hafal hadis ni. Ihfazillah yahfazka. Matan yang budak-budak ni kena hafal, kita kena ikut macam mana cara Nabi SAW tarbiyah kanak-kanak ketika itu. Di pesanan Nabi terhadap kanak-kanak pada zaman Nabi SAW, itulah yang kita perlu kaji, cari dan minta anak kita hafal. Al-Hasan bin Ali kata, ya allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri. Nabi ajar padaku kalimah-kalimah untuk aku baca pada qunut witri. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, sampai akhir doa qunut. Ni semua kita kena ajar pada budak-budak sejak daripada kanak-kanak. Mana umur bawah 10 tahun atau 9 tahun, dia 1 jayah 3 ni, sepatutnya inilah dia silibus yang perlu ada pada mereka. Perlu mereka hafal teksnya dan mereka perlu faham maknanya. Kerana kepentingan perkara ini dalam pendidikan. Kita hidup kat dunia ini sangat penting anak-anak kita faham tentang masalah qada dan qadar. Sejak daripada umur dia kecil. Tahu segala sesuatu daripada Allah. Kita hidup ni kerana Allah. Ya gulam, wa'allimuka kalimat. Wahai gulam, aku ajarkan pada kamu kalimat. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jagalah hukum Allah, Allah akan jaga kamu. Anak kita yang kecil-kecil ni tak tahu bila kita akan tinggalkan mereka. Sekarang ni kita, anak kita semua masing-masing ada anak-anak, kita sayang, kita cium, kita bela dia, jaga dia, tak tahu umur kita sampai bila. Jangan sampai anak kita kata hidup dia bergantung pada ayah. Ya, bergantung asbabnya ayah. Namun kena tahu, ihfazillah yahfazka. Faham betul-betul. Jagalah agama Allah. Ayah ni hanya sebab. Ayah tak ada, Allah hantar sebab yang lain. Tapi sebab ini ada sebabnya. Sebab sesuatu kebaikan yang kamu dapat sebagai ada sebabnya. Dari mana? Ihfazillah. Jagalah hukum Allah. Jagalah agama Allah. Sehingga anak ini bila dia membesar, sebelum umur dia 10 tahun, dia mula memisahkan diri daripada mak ayah. Dia mula nak bebas. Umur 1 sampai 9, dia nak kata dia melekat. Dia suka ayah gimana, ikut belakang. Ikut belakang. Start umur 10 tahun dah mula kurang ikut dah. Dia dah tak berapa nak ikut. Kadang-kadang ikut, kadang-kadang tak ikut. Sampai umur 16-17 tahun nak buat kepala sendiri. Ajak gimana pun susah. Pujuk. Dia nak bebas. Sebelum dia mencapai umur nak bebas, ajarkan betul-betul apa yang perlu dilakukan. Budak-budak umur 9-10 tahun, ketika umur yang Nabi kata, kanak-kanak umur 7 ni suruh dia sembahyang, kalau 10 tahun kena pukul. Maksudnya dah lebih pada umur yang sepatutnya tadi ni. Mana? Kena tukar strategi. Dah 10 tahun masih lagi tak solat, pukul. Tapi gulam, kita perlu ingatkan dia berkaitan dengan jaga hukum Allah sejak daripada dia kanak-kanak
Yang sesuainya waktu dia faham mumayyiz ni, waktu dia faham kata-kata kita, pesan betul-betul. Waktu dia start mumayyiz, biasanya budak-budak ni mumayyiz dalam umur 7 hingga 9 tahun ni waktu mumayyiz. Sebab tu kanak-kanak kita suruh dia solat ketika umur tersebut. Sebelumnya ajar dia solat. Sebelum suruh kita ajar dia solat. Jadi kanak-kanak umur sebelum 6 tahun, budak-budak tadika, budak-budak 4, 3 tahun, adakah kita tak ajar semayang? Tak, kita ajar. Ajar cara solat. Umur 7 kita suruh. Umur 7 kita dah suruh. Artinya bila kita suruh dia solat, dia dah pandai solat. Dia dah pandai solat. Sebelumnya mana? Sebelumnya tarbiyah. Kita ajar dia. Tunjuk, dia bawa dia ke masjid, tengok kita solat. Letak dia sebelah kita, tengok kita solat, macam mana kita rokok, macam mana kita sujud. Kadang-kadang dia panjat kat belakang, tak apalah, dia tahu. Waktu solat, dia tahu. Ayah dia boleh ketawa dekat dia, boleh senyum, boleh main. Kalau waktu lain, tapi waktu solat memang ayah dia takkan layan. Ayah dia akan fokus dengan solat. Dia tahu kedudukan solat. Sampai umur 7 tahun, suruh dia solat. Dia dah mula, dia kena ikut macam mana ayah dia buat. Bukan umur 7 tahun masih lagi main-main, masih lagi lari. Kanak-kanak memang adalah. Tapi yang kita targetkan umur 7 tahun dah boleh solat. Dah boleh solat. Sebab dia dah mumayyiz. Kalau kanak-kanak kat masjid, seorang gaduh. Nak bawa budak pergi masjid ke tidak? Budak-budak kalau main macam mana? Tengok pada umur dia. Kalau dia mumayyiz, dia main, dia kacau orang, kita kena tegur. Ajak, kena fahamkan dia. Dah besar dah, jangan main. Tapi janganlah cara keras, budak-budak mesti jangan cara lembut. Main. Tapi kalau belum mumayyiz, tak boleh main. Suatu Hasan Hussein main. Hasan lahir pada tahun keempat Hijrah. Lahir. Nabi meninggal pada tahun ke-10. Maknanya kurang pada 6 tahun. Memang Hasan Hussein main. Tapi kanak-kanak macam Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis muttafaqun alaih, yang beliau cerita bahawa kami kunna nakhminu qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zuhri 30 ayah. Kami pernah nak cuba teka bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri waktu zuhur tu berapa rakaat. Dia kata 30 ayat lebih kurang. Abu Sa'id Khudri, kanak-kanak zaman Nabi SAW, nak pergi antara budak-budak yang beratur, nak pergi ikut perang Uhud, Nabi tolak. Abu Sa'id Al-Khudri. Maksudnya waktu masa tu umurnya belum 15 tahun. Masih dikategorikan sebagai kanak-kanak. Jadi budak yang dah mumayyiz ni, biar dia solat betul-betul, dia tengok macam mana buat, belajar. Dan ini tahap yang membezakan antara kita tahu kanak-kanak yang dibenarkan bermain atau tidak sebagainya. Yang penting balik semula pada hadis Nabi pesan kepada Abdullah bin Abbas. Nabi kata, ihfazillah yahfazka. Jagalah betul-betul hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, yahfazka. Allah akan jaga kamu. Ihfazillah berkaitan dengan hukum syarak. Yahfazka berkaitan dengan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah tetapkan, tetapi ketetapan Allah itu ada sebabnya. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kamu jaga Allah, kamu akan dapat di bawah Allah ada di depan kamu. Jaga Allah, jaga hukum Allah, kita takkan rasa kita ditinggalkan. Di mana-mana kita ingat Allah. Nabi Musa ketika kaum Fir'aun kepung, Nabi Musa kata, takkan Allah bersama aku. Nabi Muhammad ketika Nabi berada di gua Thaur dan kaum musyrikin dengan senjata mereka ada di mulut gua, Nabi kata, la tahzan, innallaha ma'ana. Waktu kita ditimpa dengan musibah dan ketakutan, kita ingat Allah, ini nikmat Allah. Waktu ditimpa musibah, Allah. Waktu bila orang kemalangan, waktu begini musibah, bila musibah, apa keadaan sekalipun dia ingat Allah. Ada orang, dia cerita musibah, dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau ditakdirkan dia meninggal sekalipun, kalimah terakhir ni kalimah Allah.
Kalimah terakhirnya adalah kalimah-kalimah tauhid. Kenal Allah. Waktu susah macam mana sekalipun dia ingat Allah. Bukan bila dia susah dia makin jauh pada Allah. Waktu ada orang yang cari jalan keluar dengan selain daripada jalan taqwa. Susah sikit rasuah. Susah sikit menipu. Susah sikit curi. Biarlah kita jaga betul-betul apa yang Allah perintahkan, rezeki itu akan datang. Allah akan jaga. Allah akan jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Wa iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau nak sesuatu, minta dengan Allah. Bila nak minta pertolongan sesuatu, fas'alillah, nak sesuatu secara mutlak. Yang kedua, kadang-kadang kita buat sesuatu tapi kita tak mampu. Wa iza sta'anta, kena minta tolong, fasta'in billah. Kadang-kadang kita nak sesuatu tak dapat, minta dengan Allah. Kadang-kadang dah buat sesuatu tapi rasa tak mampu, fasta'in billah. Minta tolong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annal ummata, ketahuilah, ini yang kita nak fokuskan. Dan ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya kalau seluruh umat di kalangan jin dan manusia, ijtama'u ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa ma qad katabahu Allahu lak. Kalau semua umat berkumpul, ijtama'at ala ay ijtama'u ala yanfa'uka bi syai'in, mereka bersepakat untuk memberikan kebaikan pada kamu, mereka takkan berikan kebaikan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala dah tetapkan. Artinya apa? Mereka sebab. Tapi asal yang menentukan asbab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihfazillah yahfazka. Kita jaga hukum Allah, Allah akan jaga kita. Manakala manusia ni dan jin, walaupun mereka semua sepakat nak tolong kita, takkan mampu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkannya. Wa in ijtama'u ay yadurruka bi syai'in, kalau mereka bersepakat untuk memudaratkan kamu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, mereka takkan dapat mudaratkan kamu kecuali dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Rufi'atil aqlam, qalam pun dah tak tulis dah. Qalam ditulis sejak pada azali. Rufi'atil aqlam, pen yang mencatatkan berkaitan qadar ini telah diangkat. Wa juffatis suhuf, dan buku Lauhul Mahfuz, suhuf pun telah pun kering. Hadis menunjukkan bahawa segala perkara daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai prinsip asas yang perlu diimani oleh semua orang-orang yang beriman dengan qada dan qadar. Namun pendetailannya ada seperti mana yang akan kita bacakan. Anak-anak ajarkan siap-siap. Ini pesanan untuk anak-anak berkaitan qada dan qadar. Juga ajarkan doa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Dan maknanya biar difaham erti qada dan qadar. Kata Syekh, itu mukadimah untuk faham makna qada qadar yang umum antara hadis yang perlu kita faham. Syekh kata syarih Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, sepatutnya telah dibincangkan tu diletakkan perenggan lain, kerana qaul Syekh berada pada di matan. Manakala qaul syarih perlu dipisahkan dan matan itu perlu di-highlightkan dengan tulisan hitam. Itu qada dan qadar, baik dan buruk, manis dan pahit, yang pahit semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana bukan yang datang, semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampai kat situ, tutupkan kurungan dan perlu di-highlightkan kerana itu adalah matan. Dan syarahnya telah dibincangkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril alaihi salam,
artinya bukti dan dalil. Ini cara ulama salafus salih bila mereka menulis, mereka tidak akan berkata sesuatu kecuali datangkan dalil dahulu. Bab qada qadar dari mana kita tahu? Sebab Nabi SAW beritahu. Kat mana? Kat hadis Jibril. Berkaitan dengan rukun iman yang keenam disebutkan dalam rukun iman itu adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman dengan qadar yang baik dan yang buruk. Itu dalil berkaitan qada dan qadar. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Qul, wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, la yusibana, takkan ada sesuatu yang menimpa kita. Yusibana sama ada mudarat ataupun maslahah, kebaikan, manfaat atau maslahah. Walaupun dalam tafsiran ini dan dalam terjemahan dituliskan tidak akan ditimpa oleh sesuatu kemudaratan. Difokuskan kepada kemudaratan kerana musibah itu kebanyakan fokus pada kemudaratan, tapi musibah berbeza daripada yusibuna atau yusibana. Fa'il boleh gunakan la yusibana, dia termasuk yang baik dan yang buruk. Tapi kalau digunakan kalimah isim musibah, biasanya fokus kepada musibah ataupun bala yang ditimpa kepada hambanya. Tapi kalau kata la yusibana, iaitu min khairin aw syarrin, dua-dua, yang baik atau yang buruk. Tidak ada sesuatu yang menimpa kita, sama ada yang baik atau buruk, illa, kecuali ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala telah catatkan atau telah tetapkan kepada kita. Kataba boleh bererti catatkan, kataba boleh bererti tetapkan. Seperti mana kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Ditetapkan hukum wajib ke atas kalian untuk berpuasa. Di sini semua kitabah Lauhul Mahfuz, semua yang tercatat di Lauhul Mahfuz pasti akan terjadi. Namun rahsia Lauhul Mahfuz kita tak tahu. Kita tak tahu. Dan bukan sahaja kita tak tahu, semua malaikat tak tahu. Semua malaikat tidak tahu. Jadi malaikat tahu daripada mana? Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kullu yaumin huwa fi sya'. Tiap-tiap hari Allah Subhanahu wa taala akan lakukan sesuatu di urusannya. Allah perintahkan fulan dan fulan, perintahkan sekian dan sekian. Ada ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ketetapan ini yang kita bincangkan dalam maratibul qadar. Bolehlah kita ulang kaji sekali imbas. Dalam maratibul qadar. Qadar ni ada berapa martabat? Sebelum berlakunya satu qadar, kalau cerita maratibul qadar, pertama kita yakin bahawa segala sesuatu berada dalam ilmu Allah. Kalau kita beriman dengan qada dan qadar, kita kata kami beriman dengan qada qadar. Apa maksudnya? Kami beriman bahawa segala yang berlaku berada dalam ilmu pengetahuan Allah. Itu martabat pertama. Martabat kedua, kita kata bila kata semua yang kita beriman dengan qada qadar, kita kata semua yang berlaku adalah semuanya tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Tercatat dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segalanya. Allah catatkan segalanya. Dan yang ketiga, kalau kita kata Allah, kita beriman qada qadar, kita mengisbatkan bahawa segala yang berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kehendak. Kita kata Allah tahu segala-galanya, Allah catat segala-galanya, semuanya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita berlaku qada qadar, semuanya berlaku dengan ciptaan Allah atau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan. Allah yang buat. Atau kita kata martabah ada empat. Satu martabatul ilmi, yang kedua martabatul kitabah,
Yang ketiga martabatul masyiah. Yang keempat adalah martabatul khalq. 4 qadar ini yang kita isbatkan dalam erti beriman dengan qada dan qadar. Allah tahu segala-galanya. Allah catat segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan semuanya berlaku Allah yang cipta. Fungsi makhluk kat mana? Kita hanya menggunakan dalam bab urusan-urusan keduniaan, kita hanya gunakan. Kita gunakan tangan yang Allah ciptakan untuk kita. Kita gunakan kaki yang Allah ciptakan untuk kita. Ada perbuatan yang kita mampu pilih. Ada perbuatan yang kita tak mampu pilih. Kita boleh makan suap. Tapi apa terjadi digest dalam diri kita ni, nak hadam ke mana, darah berjalan ke tidak, pergi betul ke tak kat salurannya, kita tak mampu nak kontrol. Kita boleh bersenam, tapi lemak terbakar tak terbakar, berapa persen terbakar, cukup ke tak, kita tak tahu. Itu dalam semua benda yang berlaku dalam diri kita, tapi berlaku berada di luar kontrol kita. Dan perbuatan yang kita pilih pula ada berkaitan dengan syarak. Benda yang halal, benda halal adalah halal haramnya, benda yang ada yang Allah tanggungjawabkan, ada yang harus, yang boleh buat sebagainya. Perbuatan yang kita mampu kontrol inilah yang termasuk dalam hukum syarak yang 5. Dipanggil kehendak syar'iyah Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita hukum syarak. Manakala yang kita tak mampu kontrol, kita miskin ke, kaya, sakit sebagainya, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang kita mampu kontrol, perbuatan kita kena buat yang halal sahaja, tinggalkan yang haram. Dan terikat yang halal haram itu didetailkan dengan 5 hukum. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunat, ada yang makruh dan ada yang harus. Ketetapan hukum syarak daripada situ. Jadi kita kat mana? Kerja kita, Allah yang cipta segala-galanya. Tapi pilihan ada di tangan kita. Kita pilih nak buat baik, kita boleh buat baik. Allah yang bagikan tenaga, Allah yang ciptakan perbuatan kita, kita mampu buat. Ada harinya kita tak mampu, angkat tangan pun tak mampu. Orang yang mengantuk sangat, orang yang stroke, orang yang sakit, orang yang lemah dan sebagainya tak mampu angkat tangan. Ada masanya mata, kelopak mata pun kita tak mampu nak angkat. Ada masanya berfikir pun tidak. Habis koma. Ada masanya kita mampu dengar. Sebab tu perbuat segala yang ada pada kita Allah ciptakan. Cuma kita bila Allah bagikan kita kemampuan, waktu kita mampu, Allah bagi tanggungjawab. Gunakanlah nikmat Allah dengan sebaiknya. Sebab tu hukum syarak, adakah kita bila kata Allah cipta segala-galanya adalah bermakna kita ni adalah golongan Jabariyah yang semuanya Allah buat? Tak, Allah ciptakan tapi makhluk ini Allah berikan pilihan. Bila mereka mampu, Allah bagi pilihan. Tapi pilihan mereka belum tentu terjadi kerana Allah yang menghendakinya. Ada kala nak pergi rompak kantoi tengah jalan. Ada kala nak pergi pukul orang terjatuh. Saya selalu buat contoh yang abang dia marah orang disepak tin. Lepas tu tin tu bocor lekat kat kaki dia. Nak jalan tersangkut-sangkut. Last kali lawan dengan tin. Tak jadi marah dengan orang. Awal nak bawa kayu nak pukul orang. Semua benda nak sepak. Sepak tin tu ada lubang, terlekat kat tin. Dah gagah sangat tadi. Lepas tu jadi malu sendiri. Dengan tin pun tak lepas. Kadang-kadang kemampuan kita tak mampu. Allah tetapkan. Allah tentukan. Ini erti iman dengan qada dan qadar. Jadi bila kita sebut iman qada qadar, kita perlu beriman dengan keempat-empat martabat tersebut. Berbeza dengan golongan qadariyah atau jabariyah dan sebagainya. Itu akan kita bincangkan detail kalau kita masuk dia jadi daurah qada qadar semula. Tapi kefahaman umum ni perlu kita faham. Maksudnya kalau kita faham benda ni, kita akan jadi nak catch up apa yang kita akan bincangkan ni jadi terpinga sedikit. Nak ambil masa nak refresh semula. Okey. Allah kata,
katakan wahai Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada sesuatu yang menimpa kita kecuali sesuatu yang Allah telah tuliskan atau Allah telah catatkan untuk kita. Segala berlaku tercatat di Lauhul Mahfuz. Kita kata kita ada pilihan. Ya. Allah ciptakan. Habis macam mana Allah tahu sebelum berlaku? Jangan kiaskan ilmu kita dengan ilmu Allah. Itu saja. Itu yang kita perlu beriman. Ramai orang dalam bab iman disuka kiaskan apa yang ada pada dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kumpulan yang tersesat dalam bab qada qadar, dalam bab tauhid, dalam bab apa-apa sekalipun, mereka kiaskan perbuatan makhluk pada perbuatan Allah. Kiaskan sifat makhluk dengan sifat Allah. Bila kiaskan benda ni, gunakan otak, menafikan nas dengan kiasan yang ada pada otak dia, menyebabkan dia takkan mampu memikirkannya. Bab ilmu, kita tak mungkin nak kiaskan ilmu kita dengan ilmu Allah. Bab pendengaran, takkan kita mampu kiaskan pendengaran kita dengan pendengaran Allah. Kita, kalau semua cakap serentak, jam dah. Sedangkan semua makhluk Allah, tiap-tiap waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada langit dan bumi berzikir pada Allah, tiap-tiap kalimah mereka dicatatkan. Allah dengar. Semua makhluk menyeru. Kalau kumpul semua makhluk pada awal manusia hingga akhir manusia, jin dan jin pertama, jin terakhir, berkumpul kat satu padang semua sekali. Serentak minta dengan Allah. Allah boleh bagi semua permintaan tanpa kurang sedikit pun daripada minta Allah. Begitu juga dalam semua berkumpul buat jahat, tak ada sedikit pun mengurangkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita nampak satu makhluk. Anak selalu sebut benda ni. Sedangkan ada berbilion makhluk tumpang kat badan kita. Berapa virus yang ada kat badan kita? Berapa bakteria? Berapa makhluk kecil lagi yang ada? Makhluk-makhluk parasit yang ada kat badan kita ni, yang tumpang kat badan kita, ada berapa banyak? Semuanya berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semut berdoa, lipas berdoa, bukan kita saja. Bukti binatang juga berdoa berkaitan dengan kisah semut zaman Nabi Sulaiman. Bukti mereka juga berusaha dalam kehidupan dunia mereka dan berdoa. Kisah-kisah banyak kisah. Cuma mereka tak diberikan tanggungjawab agama. Nak harapkan tikus sujud, pergi letak kamera, nak tengok dia rokok sujud. Rokok sujud tu kita. Rokok sujud cara yang kita, mana tunduk dan letak dahi, tu kita. Sebab itulah malam Lailatul Qadar bukan pokok yang sujud. Bukan pokok yang sujud, kita yang kena sujud. Pokok pun sedang bersujud. Lepas tu ramai orang cari benda-benda macam ni. Itu bukan hukum taklif pada pokok untuk sujud. Walaupun pada malam Lailatul Qadar, kerana semua makhluk ada cara tasbih mereka masing-masing. Okey. Tu ayat pertama mengisbatkan qada dan qadar. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini, kalau sebaiknya disambungkan dua ayat, tapi tak apalah. Kita boleh juga terjemahkan begini. Ayat 78 dan 79. Dia bersambung tu. Dua ayat sebenarnya tu. Dua ayat. Kedua-duanya daripada surah An-Nisa. Ayat 78 dan 79 surah An-Nisa. Ini juga ayat penting dalam bab qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah berfirman, kalau kita a'udzubillah, kalau nak sebut Allah berfirman, terus baca ayat. Tapi kalau kita nak kata a'udzubillah, kita ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, selepas a'udzubillah. Na'udzubillah, bab istisyhad, kita kata Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhamdulillahirabbil alamin. Betul ke salah? Sebenarnya tak salah pun dari segi ini, orang faham. Tapi dari segi ayatnya salah ayat sikit. Allah berfirman terus ayat itulah. A'udzubillah ni kita baca, kita yang nak minta perlindungan dengan Allah. Jadi kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah berfirman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
supaya dari segi susunan ayat, a'udzubillah itu bukan, kita orang tahu bahawa a'udzubillah itu doa kita, bukan ayat Al-Quran. Sebab tu ada sebahagian daripada asatizah bincangkan kalau nak istishhad dalam kuliah, tak payahlah baca a'udzubillah, terus je baca ayat. Sebab kita istishhad dalam ceramah, dia Allah berfirman, terus qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Tapi kalau nak kata a'udzubillah, kita kata ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ba'da artinya setelah aku minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman. Jelas? Jadi Allah berfirman, wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Ini berkaitan dengan kaum musyrikin. Wa in tusibhum hasanatun, dan apabila mereka ditimpa dengan hasanah, kebaikan, yaqulu, mereka akan berkata, hadhihi min indillah, ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tusibhum sayyi'atun, tatkala ditimpa pada mereka ataupun apabila kejahatan menimpa mereka, yaqulu hadhihi min indik, mereka kata ini semua daripada kamu wahai Muhammad. Maksudnya apa? Mereka kata kalau dapat baik, tengok kami ini Allah redha dengan kami, Allah bagi baik pada kami. Kalau timpa dengan musibah, kau ni Muhammad, kau dah menipu cakap Nabi jadi Nabi, kan Allah turunkan balak. Biasanya kan dia kata dia betul, dia menyalahkan orang lain. Contohnya lah, macam kita lah, tapi kita betul lah. Dapat Alhamdulillah, kita hidupnya kuliah-kuliah sunnah, hidupnya orang sunnah Nabi, masjid, orang ikut sunnah Nabi, masjid penuh, orang semua buat menjalankan hukum Allah pada diri mereka masing-masing. Kata Alhamdulillah, negara pun aman sekarang. Masyarakat kita ni aman. Dulu banyak budak-budak yang begini begitu, banyak begini kita. Alhamdulillah, okey. Tapi tiba-tiba datang nabi palsu, masalah datanglah. Ada nabi palsu. Kita boleh kata begitu. Sebab betul lah. Tapi masalah pada kaum musyrikin, dia yang tak betul. Sebab tu mulut orang ni tak penting. Yang penting hakikat. Musyrikin pun kata benda yang sama. Bila ditimpa dengan kebaikan, dia kata Allah yang bagi. Sebab apa? Sebab kami ni yang jaga Baitullah. Tengok tu, Abrahah datang nak runtuhkan Kaabah, Allah jaga, dia bangga dengan kisah Abrahah. Betul lah. Abrahah datang, Allah jaga dia. Tapi sebab siapa? Adakah sebab mereka musyrikin? Atau sebab Allah Subhanahu wa taala nak jaga Kaabah? Atau sebab Allah Subhanahu wa taala nak utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab tu kita baca liila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Lepas surah Al-Fil. Waktu Umar bin Abdul Aziz kata dua ayat ni satu makna. Liila lam, kerana Allah nak biarkan Quraisy ni masih bersatu di tempat mereka. Supaya bila Abrahah datang serang mereka, habislah pecah, lari dan atau hilang kabilah mereka. Allah nak kekalkan kamu kabilah Quraisy duduk kat sini masih boleh berniaga. Pergi rihlat asy-syita'i was-saif, sembahlah Baitullah ini. Dan Allah sebut pada la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri Mekah ini dan engkau tinggal kat sini. Kenapa Mekah jadi mulia? Sebab Allah nak utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kekalkan Kaabah? Sebab di situlah akan diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sebab tu bila berlaku pembukaan kota Mekah, ramai kabilah Arab yang mengambil pendirian berkecuali. Sebelum tu, Nabi berdakwah. Ada yang sokong Madinah, ada yang sokong Mekah. Namun selepas bila Nabi nak masuk ke kota Mekah, tak ada kabilah luar nak masuk campur. Ni cerita antara orang Mekah. Sebab sekarang Quraisy lawan Quraisy. Nabi pun Quraisy. Sebelum tu mereka hormatkan Quraisy. Ila fi Quraisy, hormatkan. Tak berani usik kafilah Quraisy. Nak pergi ke Yaman silakan. Tak ada perompak nak pergi sekat. Hormat. Nak pergi ke Syam silakan.
Jadi sampai pada perang pembukaan kota Mekah, masing-masing tengok dulu. Sekarang Quraisy lawan Quraisy. Muhammad nak lawan dengan kaum dia. Siapa yang betul? Kalau Muhammad salah, pasti akan turun ababil, burung yang dengan jumlah yang banyak datang macam mana Abraha. Sebab Nabi angkat senjata ketika masuk Mekah. Kalau dia selamat, confirm kebenaran berada di pihak Muhammad, bukan berada di pihak Quraisy. Selepas buka kota Mekah, Nabi selamat, tak ada apa-apa berlaku. Masa tu idza jaa nasrullah wal fath. Datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah. Dengan terbukanya kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu nampak manusia berbondong-bondong datang masuk dalam agama Islam. Sebab hilanglah segala syubhah yang ditakuti sebelum ini. Nasrullah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Balik kepada cerita orang Quraisy. Mereka kata, wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Kalau mereka dapat yang baik, kata inilah Allah bagi pada kami. Sebab kamilah yang jaga Mekah, kamilah yang bagi minum jemaah haji, kamilah ini dan itu. Mereka bangga dengan sebelum Nabi datang, mereka dihormati sebagai orang yang terhormat dalam agama. Dalam agama ni, orang Quraisy sangat dihormati di seluruh dunia Arab. Kata mereka ni paling betul. Orang Arab, tanah Arab yang pernah ada Ibrahim di sana. Mereka inilah keturunan Ismail. Mereka inilah yang ada Baitullah, ada Zamzam. Mereka inilah yang tempat jemaah, tempat orang buat haji. Tempat orang buat umrah. Sampai ke mereka buat undang-undang, tukar agama pun mereka masih percaya. Ta'assubnya dengan bangsa Quraisy. Mereka buat undang-undang, nak pergi umrah, pergi haji, nak pakai pakaian masuk tanah haram ni, mesti pakaian yang kami jual. Kena beli kat Mekah. Baru boleh tawaf. Kalau tak, tawaf bogel. Tawaf tidak berpakaian. Terima juga hukum tu. Walaupun mereka buat pada waktu malam, dia buat masa gelap. Tapi tetap terima undang-undang yang tak logik. Kerana ta'assubkan pada bangsa Quraisy. Quraisy rasa, kami dah buat baik banyak dah. Bab bagi minum orang buat haji, bab jaga Masjidil Haram, bab begini dan begitu sebagainya. Tak pernah orang nak kutuk kami, orang semua hormat. Kamu Muhammad datang buat balak, buat musibah. Waktu datang kebaikan, dia kata kami. Hadza min indillah, Allah bagi pada kami. Bila datang keburukan, Muhammad, kamu inilah yang pergi buat hal ni. Datang dakwa benda yang tak ada, akhir sekali Allah murka. Disebabkan oleh kamu. Allah betulkan. Allah kata, kullum min indillah. Katakan, semua yang baik dan buruk Allah yang tetapkan. Bukan kerana fulan dan fulan. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Kemudian Allah sambung. Yang tu tak ada kaitan dengan, bukan tak ada kaitan, sebab kan suruh masuk pada jawapan yang Allah bagi ayat kedua. Allah betulkan. Allah syarahkan. Okey. Jadi macam mana nak gariskan? Gariskan dulu kalimah kullum min indillah pada ayat pertama. Katakan segala sesuatu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah syarahkan, Allah detailkan lagi. Apa maksud segala sesuatu datang daripada Allah? Tengok pada ayat 79. Allah kata, ma asabaka min hasanatin faminallah. Bila kamu ditimpa benda baik, ianya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Segala kebaikan yang kita dapat adalah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebab perbuatan kita. Fadlum minallah. Boleh gariskan fa minallah dengan letakkan kalimah kurniaan daripada Allah atau fadlum minallah untuk mudahkan faham. Segala kebaikan yang Allah beri pada kita,
fadlun minallah. Fa minallah artinya fa fadlun minallah. Itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam, orang kafir, orang baik, orang jahat, semuanya Allah bagi hidup, kurniaan Allah. Semuanya Allah bagi makan, kurniaan daripada Allah. Semuanya sihat. Semuanya dapat nikmat-nikmat. Fadlun minallah. Allah bagi semua. Kebaikan-kebaikan yang ada tu kurniaan Allah. Di atas sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan segala musibah yang buruk berlaku kepada kamu itu datang dari diri kamu sendiri. Gariskan kalimah famin nafsik. Famin nafsik, iaitu daripada dosa kamu. Allah Subhanahu wa taala dalam bab qada qadar, bila Allah bagi kebaikan, Allah bagi dengan rahmatnya atau dengan kurniaannya. Bila berlaku perkara musibah dan buruk, itu berlaku kerana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada buruk yang berlaku pada diri kita, Allah Maha Adil. Allah tidak menzalimi hamba-Nya. Benda baik berlaku, Allah. Ini kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi detailnya macam mana? Segala sesuatu Allah yang bagi. Baik ataupun buruk. Allah yang bagi. Tetapi keburukan yang berlaku itu mungkin disebabkan oleh perbuatan buruk kamu sebelumnya. Orang yang tak wuduk, tak mungkin dia solat. Nak faham jelasnya. Wuduk pun tidak, macam mana dia nak solat? Orang yang tak belajar cara nak solat, macam mana dia nak wuduk, macam mana nak solat? Orang yang tak pernah dengar langsung, tak nak dengar langsung tentang agama Allah, sibuk dengan dunia dan mencemuh orang belajar agama, macam mana dia nak tahu dapat hidayah? Tiap-tiap hidayah diikuti dengan hidayah sebelumnya. Dan tiap-tiap musibah, orang yang tak mungkin orang yang sedang sujud solat tahajud, qiyamul lail, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kata aku benci agama ni. Tak mungkin. Dia bermula dengan apa? Tinggalkan yang sunat, kemudian mula tinggalkan yang sunat, mula tinggalkan sunat muakkad, kemudian semua sunat tak buat, kemudian tinggalkan yang wajib, kemudian sekali-sekala tinggal wajib, kemudian tinggalkan terus, kemudian buat benda haram, kemudian sampai pada tahap banyak buat maksiat, sampai tahap buat syirik kecil, last sekali buat syirik besar sekali-sekala, kemudian sekali lama sekali persoalkan agama, keluar murtad daripada agama. Dia buat syirik besar je, syirik besar, rasa bersalah, masuk balik, betul buat lagi. Ini semua sebab takkan ada orang yang tiba-tiba orang yang saleh berubah jadi orang yang murtad. Tidak mungkin. Jadi keburukan-keburukan berlaku hasil daripada perbuatan kamu. Famin nafsik. Walaupun segala-galanya Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah ada hikmah dan sebabnya. Semuanya daripada Allah. Tapi kalau lihat pada sebab, segala kebaikan yang Allah bagi, sebabnya rahmat Allah. Segala keburukan yang Allah tetapkan, sebabnya perbuatan kamu sendiri. Jelas maknanya? Jelas. Walaupun secara umum kita semua daripada Allah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan sesuatu dengan sebab. Orang akan pening lagi. Tapi macam mana? Allah ada kat Lauhul Mahfuz. Tak payah cerita Lauhul Mahfuz. Bab Lauhul Mahfuz hanya perlu beriman. Sebab tu bab qada qadar masuk dalam bab iman. Iman kenapa? Ilmu kita takkan capai mengetahui wala yuhitu bi syai' min ilmihi syai'. Takkan kita mampu nak tahu macam mana ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yuhitu bi syai' min ilmihi wala yuhitu bi syai'in, apa ayat Al-Qur'an? Min ilmihi wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Takkan ada manusia yang boleh tahu ilmu Allah kecuali apa yang Allah nak. Dan Allah dah tetapkan bab Lauhul Mahfuz, rahsia Allah, tak mungkin ada seorang pun yang boleh mengetahuinya. Termasuk malaikat-malaikat yang catatkan qada dan qadar. Tak tahu ada di Lauhul Mahfuz. Suatu dalam bab catatan kita bahagikan kepada catatan umum,
yang tercatat di Lauhul Mahfuz, bukan kita lah, Quran. Quran bahagikan catatan itu catatan yang umum. Jenis-jenis qada-qadar. Catatan yang Allah suruh qalam tulis apa yang berlaku daripada awal kejadian sampai hari kiamat sehingga akhirnya. Semuanya dicatatkan. Catatan ini tak ada siapa yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Jibril tak tahu. Al-Quran tercatat dekat Lauh Mahfuz, tercatat. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Quran pun kalamullah, Quran pun tercatat di Lauhil Mahfuz, fi lauhil mahfuz. Di Lauhil Mahfuz semuanya tercatat. Ini nama catatan am, merangkumi segala perkara. Tak ada sesuatu yang berlaku kecuali di situ. Kemudian Allah ciptakan kita. Ketika umur kita, dan hadis Ibn Mas'ud, kita tercipta dalam perut ibu kita 40 hari sebagai nutfah, 40 hari sebagai alaqah, 40 hari sebagai mudghah. Kemudian diarahkan malaikat untuk tiupkan ruh. 40 hari ini adakah 40 jadi 120? Atau 40 itu berlaku serentak, berlaku dalam proses 40 hari. Dan berlakunya pembentukan tersebut. Ini perbincangan detail perlu kepada pengetahuan tentang ilmu sains. Yang penting, ada ketika waktu kita dalam perut, waktu tertentu, Allah perintahkan malaikat untuk catatkan rezeki seumur hidup dia. Segala yang berlaku dalam hidup kita, malaikat catatkan dalam catatan sepanjang umur. Kemudian, tiap-tiap malam Lailatul Qadar, umur kita sampai setahun, catat kat situ. Sepanjang umur. Tiap-tiap kali sampai Lailatul Qadar, Allah catatkan catatan tahunan untuk ke depannya. Apa yang berlaku pada tahun depan. Dipanggil Kitabah Hauliyah atau Qadar Al-Hauli. Qadar sepanjang tahun. Kemudian, tiap-tiap hari ada malaikat yang turun dan naik. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat akan berganti-ganti catatkan sesuatu pada kamu. Yang bawa catatan daripada langit, apa yang berlaku pada kita hari tersebut, dan mengangkat catatan apa yang kita buat dalam hari tersebut, iaitu pada waktu asar dan juga waktu subuh. Ini catatan harian. Segala sesuatu berlaku mesti melalui catatan tadi. Kat mana saya nak cerita? Malaikat yang berada, yang catat segala berlaku sepanjang umur, selagi belum berlaku perkara tersebut, dia belum tahu jadi atau tidak. Sebab qada qadar yang berada dalam catatan malaikat masih terdedah kepada perubahan yang Allah letakkan asbab-asbabnya. Antaranya doa menolak qadar. Bukan mengubah apa yang ada dalam ilmu Allah, tapi boleh mengubah apa yang berada dalam catatan malaikah. Kerana Allah Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan rahsia alam ghaib ini kepada mana-mana makhluk, termasuk malaikat yang ditugaskan untuk menjalankan sesuatu terhadap alam ini. Doa boleh ubah ke tidak suatu perkara? Selagi belum berlaku, qaul rajihnya selagi belum berlaku sesuatu tersebut, maka ianya boleh kita minta dengan Allah. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah berlaku, redha. Yang dah berlaku, kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Bila berlaku, qaddarallahu ma syaa fa'al. Kita dah doa, kita dah buat, tapi mungkin doa kita belum cukup, mungkin ada sebab yang lain. Asbab bukan satu. Tak mungkin dengan satu asbab kita buat, kita rasa macam kita layak untuk dapat satu benda. Tuan-tuan nak cipta kapal terbang, berapa asbab? Kena kumpul besi, kena bentuk besi, kena ada sayap, kena ada tayar. Banyak asbab untuk satu kapal terbang. Allah nak jadikan sunnatullah begitu. Kita pun ketika nak dapat suatu kebaikan, nak jadi orang yang alim dan ilmu tafsir, bukan pergi kelas sekali.
Pergi kelas ulama kena ingatkan kelas tafsir settle dah. Kena belajar pula, kena hafal Quran tertentu, kena hafal Quran ayat tertentu. Dah kena hafal Quran, alamak kena belajar bahasa Arab pula. Ingatkan pergi kelas Arab settle. Alamak ada nahu lagi, ada saraf lagi. Dah masuk nahu saraf, tak settle lagi. Rupanya ada pembahagian berkaitan dengan fiqhul lughah yang lebih detail daripada itu. Belajar lagi. Oh, rupanya ada khilaf pula kat sini. Sebab banyak. Sebab tu banyak. Bila Allah bukakan jalan bagi kita, itu satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak sihat, Allah nak apa? Allah nak kita doa pada Allah. Allah nak kita berusaha. Kita makan ini, jangan makan ini. Ada benda perlu makan, ada benda tak perlu makan. Doa dengan Allah, gabungkan segala asbab syar'iyah, asbab kauniyah, apa yang terjadi serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan Allah kata, Nabi kata doa tolak qadar. Aku dah doa tak dapat. Inilah sebab yang halang kamu tak dapat. Antara sebab untuk mustajab doa, jangan isti'jal. Jangan merasa diri aku dah buat semua benda, Allah tak bagi lagi. Jangan isti'jal. Inilah sebab kamu tak dimakbulkan doa. Namun yang kita nak fokuskan, catatan yang ada pada malaikat, selagi ia yang belum berlaku, boleh berubah. Sebab tu khilaf di sini, ada ulama khilaf berkaitan dengan minta panjang umur boleh ke tak boleh? Apa hukum minta panjang umur? Bagi ulama yang melihat bahawa umur tu dah dicatatkan oleh malaikat ketika takdir umri dan takkan berubah, mereka tafsirkan panjang umur dalam hadis-hadis Nabi sebagai keberkatan umur. Walaupun hidup 6 tahun, tapi macam orang hidup selama 1000 tahun. Sa'ad bin Mu'az hidup 6 tahun dalam Islam, tapi kematiannya menggegarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahulah berapa makhluk yang sedih kerana kematian kita, wallahu alam. Orang datang ziarah pun sampai ketawa lagi. Kawan yang baik dan ziarah sampai ketawa lagi. Ini bukan. Allah musta'an. Jadi umur yang panjang, kalau bagi ulama yang melihat kepada catatan yang ada pada malaikat sejak pada awal, mereka takkan berubah. Mereka tafsirkan dengan keberkatan. Allah panjangkan umur, artinya kita hidup kejap tapi macam orang hidup lama penuh dengan ibadat. Allah berikan pada taufik tiap-tiap malam itu qadar kita beramal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap waktu mustajab kita berdoa buat amal ibadat waktu afdal sebagainya. Ini tafsiran mereka. Itu erti panjang umur. Namun bagi jumhur ulama, mereka mengatakan bahawa panjang umur betul-betul berlaku perubahan dalam catatan malaikah. Kisah-kisah berlaku pada zaman Nabi Sulaiman AS dan sebagainya. Ada orang yang dipanjangkan umurnya kerana amal solehnya, kerana sedekahnya sebagainya. Memang betul-betul sebab malaikat tak tahu perkara ghaib. Memang malaikat maut datang nak cabut nyawa si fulan dan fulan. Tapi mungkin ada arahan daripada Allah untuk ubah. Tapi bukan di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz wallahu alam, tak ada siapa tahu. Yang ada kat malaikat tu tahu. Tapi dia sendiri, malaikat sendiri tak tahu apa berlaku besok sebab boleh sahaja Allah ubah. Mungkin tahun ni kata mati dia. Tersalah tunjuk pula. Mati dia. Kerusi. Bahaya kan tunjuk ni. Contoh, tak kena. Anda tak tunjukkan, anda tunjuk kerusi. Astagfirullah. Tapi pada malam tu qadar, doa Allah kata tangguhkan. Boleh terjadi tak? Boleh terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain, Allah pernah bagikan tawan ketika Nabi nak wafat, malaikat datang bawa offer kepada Allah Subhanahu wa taala, nak hidup selama-lamanya atau nak mati jumpa Allah. Nabi kata barrafiqul a'la, aku nak rafiqul a'la. Allah takkan offer perkara yang mustahil. Allah tahu. Tapi malaikat tak tahu. Malaikat hanya ikut arahan. Jadi bab Lauhul Mahfuz, bab ilmu Allah, bab catatan Allah,
serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah Maha Adil, Allah Maha Rahman. Qada Allah kita kena tahu. Kebaikan yang kita dapat ini adalah kelebihan dan fadla min Allah. Benda buruk yang berlaku pada kita pasti ada hikmahnya. Ini keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Settle. Selesai bab qada qadar. Benda baik kita syukuri, benda buruk kita sabar. Kerana kita tahu Allah tak akan cipta benda yang buruk secara mutlak. Itu yang akan kita bincangkan nanti insya-Allah. Dan kita sudah bincangkan sebelum ni. Okey, jadi dua ayat ni tidak bertentangan antara satu sama lain. Ayat pertama cerita bahawa semua sesuatu daripada Allah, tentang hakikat perkara. Ayat yang kedua cerita tentang sebab. Sebab kalau Allah bagi kebaikan, betul Allah bagi. Tapi bila timpa keburukan, itu berlaku dengan dosa kamu. Dan itu semua berlaku dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini, kalau antum tengok biasa baca geng-geng etis punya ayat, geng-geng yang tak percaya pada agama atau geng anti-Islam, inilah ayat kata, ayat dekat-dekat tapi kontradis antara satu sama lain. Ayat 78 kata kullu min indillah. Ayat yang kat bawah kata wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Malah ayat 79 tu ma asabaka min hasanin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin min nafsik. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri kamu. Ayat ke atas kullu min indillah, semua daripada Allah. Nampak macam kontradiks. Dan benda ni pernah orang tanyakan pada Ana pada kelas yang kelas dahulu. Benda kata segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kurang pada diri saya sendiri. Ada yang kata, tak betul tu Ustaz, ngajar akidah pun tapi tak lepas lagi akidah. Tak. Allah Subhanahu wa taala tidak, untuk Allah perkara buruk tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk yang mutlak tak dinisbahkan kepada Allah. Untuk Allah kita nisbahkan secara umum, semuanya daripada Allah. Semuanya daripada Allah. Kita tak kata benda jahat ni Allah cipta. Kita tak sebut. Wa syarru laisa ilaik. Benda buruk tidak disebahkan padamu ya Allah. Tapi benda baik disebahkan pada Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Benda baik daripada Allah, benda buruk dari diri kamu, atau disebahkan pada syaitan. Bukan daripada Allah. Tapi kalau nak cerita umum, kullum min indillah. Segala sesuatu berlaku, yang berlaku ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Dan tidak akan dinisbahkan kepada Allah bab kejahatan, kecuali melalui asbab atau idafah. Kita akan dibincangkan di belakang nanti insyaAllah. Antum tengok pada muka 167. 167 akan dibincangkan tentang bab yang kita bincangkan. Bila disebahkan perkara buruk pada Allah, contoh ayat qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Apa arti min syarri ma khalaq? Itu perbincangan yang seterusnya. Okey. Tengok ayat muka surat 165, dan ini kita akan habiskan ayat di sini insya-Allah. Sekiranya ada orang bertanya, bagaimana hendak menggabungkan antara ayat semuanya datang daripada Allah dengan kejahatan yang ayat semuanya daripada Allah, kullu min indillah yang Nasrul gariskan tadi, dengan kejahatan yang menimpa adalah disebabkan diri kamu. Famin nafsik. Ayat wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang ana minta gariskan tadi, kalau ada orang tanya macam mana jawab? Jawapannya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, kullu min indillah, bermaksud kemarau, kemenangan dan kekalahan semuanya ada datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Manakala firman Allah famin nafsik ialah kejahatan yang datang daripada Allah menimpa engkau disebabkan oleh dosa yang engkau lakukan sebagai hukuman terhadap engkau, sebagaimana Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jelas? Okey. Sampai sini akan datang sebenarnya, walaupun masih lagi ayat ni, masih lagi perbincangan ayat yang sama, cuma saya rasa cukuplah sampai sekadar ni. Kita akan sambung semula. Memori berkaitan kelas hari ni kena masuk save untuk diedit pada minggu depan. Sebab sambungan dia ada sambungan dia, cerita mana bukan edit, untuk
tambah lagi untuk minggu depan sampai muka surat 166. Tadi cuba nak habiskan. Tapi dengan masa yang mungkin akan drag masa yang agak lama, jadi sampai sini dulu. Kita buka pada soalan insya-Allah kalau ada soalan. Saya pardon. Penggunaan kita selalu orang itu kan guna nasib baik kan. Nasib baik. Ataupun nasib bad. Good day or bad day lah. Penggunaan istilah itu adakah totally dilarang ataupun walaupun kita kata ini nasib baik dan kita ucapkan alhamdulillah daripada Allah, tapi kita guna perkataan itu. Lebih baik dahulukan dengan alhamdulillah. Dahulukan dengan kalimah-kalimah yang menunjukkan tauhid. Walaupun perkataan yang disebutkan dalam bahasa lain itu perlu dilihat pada urufnya. Dari segi bahasa kita tahu bahawa orang Melayu guna macam tu. Dari segi bahasa. Jadi urufnya tidak bermaksud menafikan qada dan qadar, tidak menafikan. Cuma lebih baik susun ayat tu alhamdulillah. Alhamdulillah nasib baik hari ni. Mulakan dengan alhamdulillah. Kalau benda buruk berlaku, kata qadarullah ma syafa'al. Nasib kurang baik hari ni. Bolehlah sebut begitu. Boleh sebut begitu. Qadarullah ma syafa'al. Hari ni saham jatuh. Contoh. Mau beli banyak-banyak kononnya nak untung tapi rugi. Qadarullah ma syafa'al. Nasib kurang baik. Boleh, tapi nisbahkan pada Allah SWT, mana letakkan lafaz syarak di awalnya lebih baik. Tapi kalau dia faham lafaz dengan erti qadariyah, sebab bukan lafaz syarak ni, dia terdedah kepada betul dan salah. Perlu kita tafsirkan apa yang dimaksudkan dengan kalimah tersebut. Sebab tu lafaz yang merujuk kepada sifat Allah, kita tak boleh guna istilah-istilah umum. Kita perlu gunakan lafaz syarak. Apa yang Allah kata, itulah kita kata. Perkataan selain Allah kata, kena cek balik konteks dan kontennya. Kadang-kadang sesuai ikut konteks, kadang-kadang tidak sesuai untuk konteks. Walaupun ayat yang sama, diungkapkan oleh orang berbeza, maksudnya berbeza. Boleh mengandungi benda yang betul ataupun salah. InsyaAllah. Ada lagi soalan? Cakap je Ustaz Kemal. Silakan. Segan kalau Dato' Firanda tanya ni. Okey. Fadal, nak guna. Fadal. Ada apa dia? Kena puji. Alhamdulillah. Fadal. Penggunaan kalau untuk sesuatu yang telah berlaku haram. Fa innallahu minasyaitan. Kalau untuk menyesali qada qadar. Tapi kalau dalam erti kata, kalau kita usaha sungguh-sungguh insya-Allah berjaya. Kalau itu artinya in. Orang Arab lau tu, kalau orang bahasa Melayu ni kalau jelah. Tapi bahasa Arab kalau sesuatu yang dah berlaku dia guna lau. Sesuatu yang akan berlaku dia guna in sekiranya. Kalau juga. Cuma lau yang tercela ialah lau yang menafikan qada dan qadar atau yang menyesali qada dan qadar. Manakala bererti bersedia untuk sesuatu di depan, iaitu dengan melakukan asbab. Kalau kita jogging, insya-Allah, kita jogging, kita jalan saat ni, insya-Allah akan kontrol, akan menyebabkan badan sihat. Kalau tu boleh. Tapi kalau kata dah kencing manis, kalaulah aku dulu. Mana kalau untuk sesuatu yang telah berlaku, hukumnya haram. Ya? Yang lalu. Contoh. Itu orang Arab sebut lais. Ya laitani. Itu kata-kata penyesalan. Kata-kata penyesalan. Sekiranya bermakna bukan menyesali terhadap qada qadar, dia tak salah. Bab menyesal di atas qada qadar itu perkara tidak baik. Tapi menyesal atas perbuatan kita, ya laitani, biasanya menyesal di atas perbuatan buruk, perbuatan yang buruk yang kita pernah lakukan kesilapan dengan tidak menyalahkan qadar, dia tak salah. Bahasa Melayu tetap lau. Arab panggil lais. Ya laitani. Alangkah baiknya. Dulu aku ni cuma tanah bukan orang.
Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya dulu aku hanya hanya tanah. Aku ni dulu tanah, bukan manusia. Okey. Ada lagi insya-Allah? Tafadhal. Dah hilang. Datang salam baru. Okey. Dia bukan boleh menang tapi mungkin lebih baik. Balik kepada sama. Kalau yang Nabi kata buka pintu syaitan adalah kalau yang menidakkan qada qadar atau kalau yang menetapkan qada qadar. Kalau buat macam ni confirm kau menang, tapi kau tak buat tadi. Mana dia menetapkan qada qadar seolah-olah qada qadar akan berubah kalau sekian dan sekian, ataupun dia mengatakan menyesali apa yang Allah tetapkan. Kalaulah abang tak bawa anak kita keluar, takkan berlakunya aksiden ni. Abang nak juga bawa dia. Contoh. Ini kata-kata yang melawan qada qadar. Kerana ada kisah berkaitan orang yang begini, seorang wanita yang tak boleh terima anak dia meninggal. Suami dia meninggal dah lama dah. Sampailah bab ini, kebetulan anak cerita bab ni, dia ada kuliah di tempatnya. Kemudian dia tengah, tapi jarang dia datang dengan kuliah, hari dia dengan kuliah. Dari anak tahu cerita anaknya meninggal sebab aksiden dan sebagainya. Dan kebetulan tajuk ini dipahamkan, semoga dia faham lah. Semoga dia faham. Tak habis-habis salahkan suami dia sebab nak bawa anak dia keluar pada hari itu. Dia kata tak payah, dia kata nak keluar. Padahal cerita pasal lain, masa tu tak ada kaitan pun dengan musibah. Tapi berlaku musibah, kalaulah abang tak ajak dia keluar, ini yang tak kena ni. Hantar keluarga ke hospital, kan? Lepas dah mati, itulah hantar ke hospital. Sebab itulah siapa suruh hantar ke hospital dibagi sekian-sekian. Jangan. Sebelum boleh. Kita kata hospital takut dia bagi begini, takut dia begini, okey boleh. Dah berlaku qadarullah wa syaa. Semua orang tak tahu apa yang berlaku di masa depan. Sebab tu kita hantar hospital. Siapa nak hantar ke hospital untuk orang yang kita sayang hilang dan meninggal? Tak ada. Kalau kamu pandai, cerita sebelum, bukan cerita selepas. Kalau pandai, kita tak tahu. Doktor tu doktor pergi belajar lama untuk bagi orang sehat, bukan untuk matikan orang. Tapi kesilapan tetap berlaku. Kalau berlaku. Kalau sehat boleh, lupa pula hospital. Kan aku dah kata kena hantar hospital. Jadi macam mana pun, lau yang membuka pintu syaitan adalah lau yang boleh menyebabkan penafian terhadap qada dan qadar. Jelas insya-Allah? Okey, sampai sini. For the future, betul. Terima kasih. Postmortem for the future. Okey. Sekarang ni boleh kalau buat rancang betul-betul. Kan? Nanti insya-Allah 19 okey. Rancang betul-betul. Kalau contohnya bagi yang bekerja di satu pekan, sebelum tu boleh. Selepas hanya buat postmortem. Boleh untuk masa depan, bukan untuk menyusahkan, bukan untuk menyalahkan qada dan qadar. Bukan artinya kita tak boleh bermuhasabah. Muhasabah tu dibenarkan untuk cek kesalahan kita, tapi bukan untuk menyesali qada dan qadar. Jelas insya-Allah? Okey. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.